Kira-kira 500 penduduk terputus hubungan apabila jambatan yang menghubungkan 4 kampung runtuh akibat arus deras banjir baru-baru ini. Situasi itu mengganggu aktiviti harian penduduk di Kampung Pasir Jering, Dusun Ban, Dusun Bunut dan Batu Pagar sejak 4 hari lalu. Perahu terpaksa digunakan untuk menyeberang ke Kampung Cenulang bagi mendapatkan bekalan makanan atau keluar bekerja. Lebih kurang 3 hari lah hari ni. Jadi bila putus ni jadi putus hubungan. Putus hubung ni tak ada lasu lah macam aktiviti nak kerja ke sekolah pun tak boleh lah. Tekandah sini lah. Kandah lah. Tekandah. Jadi katanya mana ni mari dia nak mari beki ya. InsyaAllah dia nak mari beki. Atas kehadiran YB pun tadi, YB Parlimen, Pudun semua mari tengok belakang tu. Jadi jadi tu mari beki mana. Dia kata malam ni. Bila beki tu mungkin lega lah. Mungkin boleh lah, boleh aktiviti luar tu boleh berjalan lancar seperti biasalah. Kalau tak ada jambatan ni penghubung nyawa. Penghubung nyawa orang sini lah. Untuk cari makan luar kau belajar kau. Susah nak pergi mana-mana pun susah. Sebab ini jalan utama. Penduduk Kampung Pasir Jering ni. Berapa tahun dah guna jalan ni kali ni? 50 tahun ada dah. 50 tahun dah lah. Guna jambatan ni. Guna jambatan ni dalam kurang 40 tahun gitu lah. Mana ni kata mau Ni kali pertama tu. Jadi mana ni ada kata nak mari beki dia. Ada lah. Jadi bila beki ni kita rasa lagu mana? Kita rasa gembira lah beki ni, mana semua penduduk kampung ni boleh cari makan. Penduduk mengharapkan agar jambatan sementara dapat dibina segera. Dalam maklum balas segera, Brigade ke-8 Infanteri ATM menyediakan 2 bot bagi tujuan kecemasan. Namun penduduk dinasihat tidak menyeberang sungai sekiranya tiada keperluan mendesak. Pemantauan dari semasa ke semasa dilakukan bersama polis, APM dan pejabat jajahan Kuala Krai. Kita nasihat dia orang stand down, orang kampung apa semua tu, kecuali ada kes kecemasan. Saya ada letak orang je kat sini bersama dengan polis, dengan kita APM semua kan. Jika ada kes kecemasan nak bersalin ke apa, kita tahu, mana tahu malam ni untuk kita uruskan kes kecemasan tu. Lain-lain besok jawatan kuasa bencana ni yang saya dimaklumi juga nak discuss pengarah bencana pun mungkin tu. So kita dari situ kita tengok perbincangan dari situ apa yang terbaik untuk dibuat dalam membantu orang ramai ni. Sementara itu, dalam perkembangan lain, ATM sentiasa mengkaji modus operandi yang digunakan penyeludup bagi merangka kaedah penguatkuasaan yang sesuai sepanjang musim banjir ini. Sempadan Malaysia-Thailand terus dikawal kerana penyeludup sentiasa mengubah taktik mereka bagi mengelak dihidu pihak penguatkuasa. Contoh kalau sebelum ni dia menyeludup waktu maghrib ke subuh, waktu orang tak ronda kan, orang duduk semayang subuh ke apa. So dia buat penyeludupan masa tu. Tapi bila kita study balik, kita pun ada ronda masa tu. Lepas tu dia ubah siang. So kita pun dinamik juga. Kita akan sentiasa dinamik untuk lebih pantas pada dia. Seramai 404 individu terima bantuan prihatin Pahang BPP Kluster Pemandu Bot Pelancong dan Malim Gunung tahun 2023 yang melibatkan peruntukan RM80,800 daripada keseluruhan RM160,000 yang diperuntukkan kerajaan negeri tahun ini. Bantuan disampaikan Exco Leong Yuman. Tourism Pahang memaklumkan pengagihan BPP bagi kluster tersebut bermula pada 30 November hingga bulan ini melibatkan 800 penerima. Ia diharap dapat membantu meringankan beban penerima dan secara tidak langsung memberi suntikan motivasi kepada mereka. Kerajaan negeri menawarkan BPP tahunan menerusi pelbagai inisiatif melibatkan 4 kluster utama dengan peruntukan keseluruhan RM42.4 juta. Selesaikan segera masalah orang tengah. Itu yang ditegaskan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu. Beliau menyifatkan isu itu jadi duri dalam daging kepada rantaian bekalan hasil tangkapan nelayan. Siapa untung, siapa pula yang rugi? Ikuti laporan wartawan Fakhrul Razi Ismail.
Berpandukan kepada data statistik Jabatan Perikanan Malaysia pada tahun 2021, Kedah menyumbang hasil pendaratan ikan laut sebanyak 70,809.26 tan metrik ikan setahun, iaitu 24.3% kepada pendaratan ikan hasil laut pantai negara. Ini secara tidak langsung mengiktiraf negeri Kedah sebagai lubuk ikan Malaysia. Benarkah orang Tengah mengawal rantaian bekalan sektor perikanan negara sejak puluhan tahun lalu? Benarkah ia menjadi antara punca harga dan bekalan ikan dan produk aquakultur sentiasa tidak stabil? Ada yang mendakwa orang Tengah berkuasa membeli ikan pada skala besar, mencorak menentu serta memanipulasi bekalan dan harga, hinggakan berupaya membangunkan ekosistem perikanan kebal yang tidak mampu ditembusi pesaing baharu. Sistem ini berlaku secara paksaan. Nelayan terpaksa menjual kepada peraih-peraih dan mereka ini lama-kelamaan akan menentukan harga. Nelayan menangkap ikan dan dijual dengan harga yang sama, tetapi peraih-peraih ini akan menentukan harga lah. Apabila jumlah tangkapan tidak banyak, mereka akan menaikkan harga. Contoh dia, terutamanya ikan kembung lah, kita nampak ikan rakyat ini apabila kekurangan bekalan hasil tangkapan, mereka akan menjual dengan harga yang tinggi. Ada kadang-kadang kalau pula kita tengok apabila berlaku permintaan yang tinggi, mereka akan mengambil kesempatan menjual dengan harga yang tinggi. Ada pula yang mendakwa khidmat orang Tengah penting. Ia bagi pastikan kelancaran rantaian bekalan ikan bermula daripada nelayan hingga kepada pengguna. Namun, wajarkah ia menjadi tiket untuk menaikkan harga ikan terlalu tinggi tanpa memikirkan kesan langsung kepada rakyat? Benarkah wujud banyak lapisan orang Tengah sebelum bekalan ikan sampai ke tangan pengguna? Kerajaan pun kalau boleh tengok macam mana kontrol sikit lah dengan harga semua lah. Pasal sekarang nelayan dengan pembeli, dia nak kontrol pun susah. Sekarang macam mana susah tau. Dia nak kontrol pasal ini. Dia nelayan pergi tangkap ikan, nak jual bagi pembeli. Dia bukan direct, lalam, dia lah orang Tengah lagi. So satu tangan, dua tangan, tiga tangan, sampai dengan tangan akan mahal pembeli dengan tangan. Bagi nelayan yang memerah keringat 4 kerat turun ke laut menangkap ikan, mereka terpaksa bergantung sepenuhnya kepada khidmat orang Tengah untuk menjual dan memasarkan hasil tangkapan laut. Kebanyakan mereka, terutama nelayan pantai, tidak mampu menjual sendiri hasil tangkapan. Kita akan tolak macam seorang peraih. Dia ada peraih kan. Contoh dia ikut harga pasaran orang Tengah. Macam harga ikan, kadang-kadang kami ni tak menentu. Contohnya udang. Udang kadang dia bayar kita apa? 20. Kadang kalau banyak 18, 21. Biasa kadang termenung tinggal kami tolak RM2. RM2. Menungkan kasar macam tu RM2 biasa tolak. Macam nak menyebai. Kan kita mengatakan apa? Pergi teruk-teruk tapi agak murah. Mampukah isu orang Tengah ini ditangani oleh pihak berwajib? Adakah Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM dan Persatuan Nelayan Kebangsaan Nikmat bersedia untuk menjadi orang Tengah bagi memastikan harga ikan kekal stabil dan berpatutan di seluruh negara? Nantikan siri kedua esok. Fakrul Razi Ismail, RTM.